ليس تعليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertama ini seperti pemilik imam dan bilal fungsi berfungsi dekat kuasa pulau Rabu di kuat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada waktu yang berbahagia ini pada hari Jumaat yang merupakan sayyidul ayyam, penghulu bagi segala hari. Dan antara kemuliaan di dalam hari Jumaat ini, antaranya adalah pada malam itu adalah merupakan malam yang mustajab doa. Disebut dalam kitab ilmu yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i, ada 5 malam yang mustajab doa. Malam yang pertama adalah pada malam Jumaat. Malam yang kedua adalah pada malam 1 Rejab. Yang ketiga adalah pada malam nisfu Sya'ban, yakni pertengahan Sya'ban. Dalam masyarakat kita ini dia membaca Yasin 3 kali pada malam itu. Adapun malam yang keempat yang kelima adalah pada malam 2 hari raya, yakni pada hari raya Aidil Fitri dan juga hari raya Aidil Adha. Sebab itu hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan ada masjid dan surau pada malam raya dan tak ada solat tarawih. Maka kebiasaannya kita adakan solat tasbih. Pada malam itu merupakan malam yang mustajab doa. Bermula daripada malam itu adalah malam yang mustajab doa. Dan pada waktu pagi itu ada satu amalan sunnah bagi Rasulullah SAW. Disebut dalam hadis yang sahih, ghusl Jum'ah wajibun 'ala kulli muhtalif. Ghusl maknanya mandi. Mandi sunat Jum'ah ini adalah sunat muakkad. Walaupun pada matan itu disebut wajibun, bermakna dituntut, amat-amat dituntut. Maka apakah yang membezakan di antara mandi sunat Jumaat dengan mandi biasa? Saya yakin dan saya semua dalam ahli mandi ini pagi-pagi kita mandi. Cuma membezakan kita mandi biasa dengan mandi sunat Jumaat adalah berdasarkan niat. Berdasarkan dalam sebuah hadis yang sahih Nabi tersebut, al-a'mal binniyah. Setiap amal itu daripada niat. Jadi ada orang berkata, Ustaz kaki ni tak boleh ada lagi bukan semangat, tak dapat pahala. Dia disebut dalam kitab misalnya Hidayatul Salikin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Filmani berkaitan dengan adab-adab pada hari Jumaat. Nah, jadi bermula ini salah tanggapan yang salah. Sebab nak boleh mandi sunat Jumaat ini disebut oleh musannif dan pengarang kitab kita bermula daripada terbit fajar sampailah ketika pada waktu hampir untuk kita menunaikan solat Jumaat. Contoh di kulit nak naik ke tinggi kuat, kita tak boleh nak balik lah sebab sakit sama kerja tadi. Maka daripada pagi kita niat siap untuk mandi sunat Jumaat. Nah, tetapi kata musannif, yang itulah paling awal, paling utama kita mandi adalah ketika pada waktu yang kita paling hampir untuk menunaikan Jumaat. Contoh-contoh pada hari ini cuti berbulan. Nah, kita naik masjid 12.30 tu kita mandi. Itu yang paling utama. Nah, jadi contoh yang kata Allah, ini kelebihan. Kan, sebab kita buat, cuma membezakan adalah niat. Agama yang lain disebutkan
dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang al-Bukhari. Fi yaumil jum'ah sa'atun la yuwafiquha muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu khairan illa a'tahu. Pada hari Jumaat ini ada satu masa yang sekiranya ditepati oleh seorang muslim dalam keadaan dia bersolat, meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dalam hadis ini kata Nabi, dalam hari Jumaat ini ada satu masa yang masa itu dirahsiakan oleh Allah. Kita tak tahu bila. Boleh jadi lepas Zuhur, boleh jadi lepas Asar, selagi pada waktu Jumaat. Selepas Asar tu, lepas maghrib itu dia dah buka hari lain. Ini dalam Islam dia berbeza. Kalau kita sampai 12 AM, tapi dalam Islam ni lepas maghrib. Dan itu ketika mana kita buka puasa. Dan itu kan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada waktu-waktu di dalam hari Jumaat ini, kata Nabi, seorang muslim dalam keadaan dia bersolat meminta sesuatu daripada Allah. Habis kita semayang, boleh jadi solat Jumaat, boleh jadi waktu dia habis baca surah Al-Kahfi. Ini tuan-tuan kita tahu. Kan baru ada orang tanya, dia tahu kan? Dan surah Al-Kahfi ini nak baca macam mana? Ada kata ayat 10 yang pertama. Dan alhamdulillah kalau tuan-tuan kita tengok, dan saya tengok tuan-tuan lagi banyak orang yang nak kembali kepada ajaran agama. Alhamdulillah, cara yang baik. Dan kita ada ilmu dalam melakukan amalan, itu lebih baik. Mana kita tak taklid, taklid kita ikut dia. Betul tak betul kita tak, aku tak boleh. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kata, macam mana kaedah? Maka tuan-tuan dalam bacaan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ini ada 3 kaedah. Dan 3 itu ada dalil yang kuat. Maka membezakan itu yang pertama tengok kesesuaian kita. Dan setiap orang kita tak sama, ada yang sibuk, ada kawan kita sibuk, ada kawan yang suku sibuk. Maka yang pertamanya adalah kita baca pada permulaan 1 hingga 10. Yang kedua pada 10 yang terakhir. Dan yang ketiga yang paling utama adalah kita baca keseluruhan daripada ayat dalam surah Al-Kahfi. Dan kelebihan yang kedua adalah surah Al-Kahfi ini antara kelebihan ataupun fadail dan kaifiat itu adalah dihindarkan daripada fitnah dunia. Allahu Akbar. Saya contoh tentang fitnah dunia, tidak saya tak fitnah dunia. Boleh jadi tuan kita dukari mati. Ini satu orang kedai. Tengok tuan, kaki tak ada. Tengok ada kereta keluar, kita duduk. Apa kereta kita masuk. Tengok tuan, depan kita keluar. Mana-mana ada rumah Allah jadi memang haram. Oh dia ni. Jadi tak tahu dia apa pakai sebab pakai buah kita pakai minum. Padahal kita tak waktu kita pakai kereta. Masuk pula dalam satu grup 20 orang. Dalam 20 orang tu pergi sebab pula 50 orang. Pergi sebab pula pada 50. Mari kita tengok okey. Fitnatil mahya wal mamat. Dan sebab itu tuan, nak cerita tentang bukan dahsyat sehingga bukan sahaja pada zaman kita. Dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah difitnah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tuan yang Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Nah, itu satu contoh kan. Dengan kecanggihan tambah sekali ada AI dan sebagainya, teknologi sekarang kan lagi-lagi lah. Jadi dan itu antara kaedah amalan kita. Kalau bangsa kita ni dan pendidik kita juga antara amalan. Jadi kalau kita setiap kita makin memahami setiap Jumaat paling-paling orang kita baca 10 ayat yang pertama. Sesibuk mana kita yang kita faham kan kadang-kadang dalam kesempatan waktu yang tepat macam-macam. Yang kadang-kadang kita ada 10 ayat ujiannya pun berbagai. Kan saya yakin sebab saya mengajar Quran di sekolah kadang-kadang bukan penuh. Kan sibuk dan sebagainya. Maka disebut oleh Nabi sebenarnya dalam hadis ini, maka Allah memperkenankan permintaannya itu.
Jadi ada empat pandangan ulama. Waktu mana yang mustajab itu? Kita tengok juga. Yang pertama adalah pandangan Abu Musa al-Asy'ari. Adalah ketika menapati duduk di atas mimbar sehingga selesai solat. Allah Akbar. Jadi ini waktu khatib masuk duduk di atas mimbar sampai selesai solat. Maka pandangan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, maka ini pandangan yang utama. Jadi tuan kita ini contoh dah ada masalah keluarga, masalah yang kedua adalah waktu selepas asar sehingga terbenam matahari penghujung Jumaat. Selepas asar sampai terbenam. Seperti mana kita sebut tadi, lepas asar kita menukar kepada hak yang lain. Yang ketiga, waktu yang adalah ketika solat didirikan sehingga ialah selesai. Ada pandangan yang wajib mengatakan tetapnya pada solat Jumaat. Bagi tuan, kadang-kadang kita heran. Dan dekat solat Jumaat ni, orang makan, orang kelepok kat luar. Waktu tak kena sambut. Awal itu mustajab. Dan yang terakhir, waktunya apabila imam keluar sehingga selesai solat. Maka tuan Allah itu merupakan waktu yang mustajab. Jadi ada lagi yang disebut oleh ulama yang sudah ketika mengaji antara dua khutbah. Ini tak dapat dilakukan. Ada tuan Allah jangan kita tidur waktu di antara dua khutbah. Kan? Kalau tuan kita pasal waktu yang mustajab rumah ni sangat. Antaranya adalah ketika mana waktu di antara dua khutbah. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah bermula daripada waktu ini kita sama-sama memperbaikinya. Jangan kita menjelajahkan peluang mustajab al-Quran di sisi Allah ketika pada hari Jumaat kita telah melihat 4 keadaan yang telah disebutkan sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum.